Saya bacakan sekarang ini. Semasa membahaskan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di Dewan Negeri pada hari Jumaat lepas, Yang Berhormat Bukit Antarabangsa telah menyelar saya dengan kenyataan-kenyataan berbau membalas dendam dan mengandungi unsur jahat untuk mempersoalkan kredibiliti saya sebagai mantan ahli Exco Kerajaan Negeri Selangor dan Adun Gombak Setia. 3 perkara yang ditimbulkan oleh beliau. Pertama, pemberian kontrak kerja-kerja penyelenggaraan rutin jalan-jalan negeri yang diberi kepada kontraktor utama iaitu KPS HCM Sdn Bhd. Kedua, kos yang tinggi mengadakan upacara pelancaran padat pada tahun 2010. Dan ketiga, kerja-kerja pengubahsuaian pejabat Exco Hal Ehwal Islam, Adat Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam. Mengenai perkara pertama, pada tahun 2009 dan 2010, proses melantik subkontraktor telah dibuat setelah diadakan perbincangan antara KPS SCM dan pejabat Exco berhubung dengan prestasi subkontraktor yang telah dilantik. Satu senarai cadangan telah dihantar kepada Pejabat Perbandaran Negeri Selangor untuk kelulusan Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri. Kelulusan itu kemudiannya dipanjangkan kepada Pengarah JKR Selangor untuk mengeluarkan surat tawaran dengan salinan kepada KPS SCM. Untuk tahun 2010, JKR Negeri telah melantik 85 subkontraktor untuk menjalankan kerja-kerja di 9 daerah di Negeri Selangor. Bagi tahun 2011 dan 2012, pihak JKR Selangor telah memanggil tender terbuka seperti mana yang telah diarahkan oleh Pejabat Perbandaran Negeri Selangor. Walau bagaimanapun, pihak KPS SCM masih belum menerima nama-nama subkontraktor untuk menjalankan kerja-kerja rutin tersebut. Memandangkan kerja-kerja di tapak tidak boleh ditangguhkan, pihak KPS SCM telah menyambung kontrak mereka atas dasar bulan ke bulan. Pejabat Exco tidak menggunakan kuasa mutlak untuk pemilihan subkontraktor. Sebaliknya, sentiasa berunding dengan kontraktor utama KPS SCM yang kemudiannya senarai tersebut dihantar ke Pejabat Perbandaran Negeri untuk kelulusan. Hanya Pejabat Perbandaran Negeri Selangor sahaja yang berhak meluluskan senarai tersebut dan kemudiannya dipanjangkan kepada JKR Negeri untuk memutamatkan perlantikan. Sebagai Exco, saya dapati peraturan yang sedia ada telus walaupun tidak mengikuti norma-norma tender terbuka. Prestasi setiap kontraktor yang telah diberi kontrak sentiasa dipantau bagi memastikan mereka termasuk dalam kategori kontraktor cemerlang yang kerja-kerja mereka terus disambung dari tahun ke tahun. Perkara kedua, telah pun saya jawab berulang kali di Dewan Negeri. Ringkasnya, kos pelancaran padat yang telah diluluskan oleh mesyuarat Exco ialah sebanyak RM546,920. Selain daripada itu, pihak lembaga padat telah memutuskan untuk menggunakan peruntukan bajet tahunan yang asalnya diperuntukkan kepada muzium negeri bagi mengadakan program-program yang tertangguh yang telah dibajetkan bersempena dengan pelancaran padat. Sebab itu, jumlah peruntukan yang dicantumkan kelihatan agak besar. Apapun, setiap perbelanjaan telah mendapat kelulusan pihak Exco dan Kerajaan Negeri. Padat telah menyediakan laporan lengkap mengenai perkara ini dan telah pun dibawa ke Dewan Negeri dalam mesyuarat-mesyuarat sebelum ini. Perkara ketiga, juga telah pernah ditimbulkan oleh beberapa pemimpin UMNO negeri dan saya telah pun mengeluarkan kenyataan mengenainya. Ruang pejabat yang dimaksudkan telah mengalami pengubahsuaian untuk menampung pegawai dan kaki tangan pejabat saya sebagai Exco, termasuk semua pegawai dan kaki tangan skim mikrokredit Selangor, skim sel, keseluruhannya berjumlah 19 orang. Keseluruhannya, kerja-kerja pengubahsuaian itu amat sederhana dari segi kualiti, bahan-bahan dan mutu kerja yang dilaksanakan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Bukit Antarabangsa membuat sedikit penyiasatan untuk membuat perbandingan di antara pengubahsuaian pejabat saya itu dengan kerja-kerja pengubahsuaian mana-mana jabatan kerajaan negeri, termasuk anak syarikat dan badan-badan berkanun yang membuat kerja-kerja pengubahsuaian di sekitar jarak masa yang sama. Mengikut maklumat yang saya perolehi, kerja-kerja pengubahsuaian pejabat saya adalah jauh lebih rendah kosnya jika dibandingkan dengan kos pengubahsuaian pejabat Exco yang lain seperti YBX Xavier dan YB Halimah. Seperkara lagi, lantikan kontraktor yang diberi kerja dan jumlah kos yang terlibat telah diluluskan oleh Pejabat Perbandaran Negeri Selangor dan dipantau oleh unit pengurusan bangunan SUK. Saya telah menjawab perkara-perkara di atas, walaupun sebahagiannya telah disentuh beberapa kali dalam sidang Dewan yang lalu. Saya boleh memaafkan kealpaan Yang Berhormat Bukit Antarabangsa kerana menimbulkan semula perkara-perkara ini. Tetapi sukar bagi saya untuk memaafkan Yang Berhormat tersebut
disebabkan niat buruk yang tersembunyi mengapa perkara itu ditimbulkan semula. Tindakan Yang Berhormat Bukit Antarabangsa mempersoalkan kredibiliti saya di Dewan baru-baru ini adalah secara langsung mempertikai kredibiliti Kerajaan Pakatan Rakyat itu sendiri. Mungkin beliau sendiri meragui kepimpinannya Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dalam menerajui pentadbiran negeri Selangor. Maka sebab itulah beliau memilih untuk menyerang secara melulu bekas Exco Kerajaan Negeri Selangor dalam ucapan beliau tersebut.